Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Khadijah binti Abdul Somad. Bernomometrik 050170. Hari ini saya akan memberi perbentangan di bawah tajuk Madarik Sita Iqtisad fil I'tiqad dari kitab karangan Imam Al-Ghazali Al-Iqtisad fil I'tiqad dari tamhid keempat. Okey, 6 sumber yang mewajibkan menerima dua asal ataupun sumber metodologi pendalilan. Menurut Imam Al-Ghazali, sumber metodologi pendalilan ini ada banyak, akan tetapi Imam Al-Ghazali hanya menerangkan 6 sahaja di dalam kitab ini. Okey, jadi yang pertama adalah panca indera al-hissiyat. Panca indera ini terbahagi kepada dua, iaitu zahir dan batin. Panca indera zahir adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indera. Sebagai contoh, setiap perkara baru mesti ada sebab. Okey, jadi alam ini baharu. Jadi mesti ada sebab alam ini tercipta. Okey, asal yang kedua, alam ini baharu adalah bersumberkan daripada panca indera kita, iaitu sesuatu yang dapat dilihat. Seperti penciptaan tumbuhan, penciptaan haiwan, warna dan sebagainya. Seterusnya panca indera batin, iaitu sesuatu yang hanya dapat dirasai tetapi tidak dapat dilihat dengan panca indera. Seperti perasaan gembira, perasaan sedih, kecewa dan sebagainya. Okay, sumber yang kedua adalah berdasarkan akal semata-mata. Al-aqlu al-mahid ataupun dikenali juga al-uliyat atau al-badihiyat. Okay, akal semata-mata bermaksud sesuatu yang difahami oleh akal dengan mudah, tanpa berfikir panjang. Okay, sebagai contoh, alam ini baharu atau lama. Jadi tidak ada pembahagian ketiga baginya. Contoh lain, 2 itu lebih besar daripada 1. Jadi akal tidak mungkin dapat mengingkarinya. Okay, contoh yang seterusnya, setiap perkara yang tidak mendalili perkara baru itu adalah baharu. Jadi alam ini tidak mendalili perkara baru. Jadi alam ini baharu. Asal yang pertama itu adalah bersumberkan dari akal semata-mata, yang kita tidak nak sangkal tentang kenyataan tersebut. Jadi, pembangkang yang menyangkalnya adalah beliau mengingkarinya di atas dasar kedegilan sendiri. Okay, yang ketiga, sumber yang ketiga ialah perkhabaran mutawatir, iaitu khabar yang diterima dari individu yang ramai yang tidak mungkin mereka ini berpakat untuk berdusta. Okay, sebagai contoh, setiap perkara yang datang dengan membawa mukjizat adalah benar. Jadi Nabi datang dengan mukjizat. Jadi Nabi adalah benar. Akan tetapi pembangkang tidak setuju pada asal yang kedua yang mengatakan Nabi datang dengan mukjizat. Katakanlah kepada mereka bahawa Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Okey, jadi pembangkang terima Al-Quran itu mukjizat. Akan tetapi beliau tetap menolak bahawa Nabi yang membawa mukjizat tersebut. Jadi sebenarnya sememangnya perkara ini mustahil untuk diingkari kerana perkhabaran tentang Nabi yang datang membawa Al-Quran ini telah diterima secara mutawatir daripada ramai sahabat-sahabat Nabi dan juga ulama. Okay, sumber yang keempat adalah asal yang dibina telah disahkan kebenarannya oleh kias yang lain, kias yang akhar, iaitu natijah bagi kias yang pertama boleh dijadikan asal bagi kias yang baharu, sama ada asal pertama ataupun asal kedua. Sebagai contoh, kita membuat kias pertama. Setiap perkara yang tidak mendalili perkara baru adalah baharu. Jadi alam ini tidak mendalili perkara baru. Kesimpulannya, alam ini baharu. Jadi natijah bagi kias yang pertama ini kita jadikan asal bagi kias yang kedua. Okey, setiap perkara baru mesti ada sebab. Jadi alam ini baharu. Natijahnya mesti ada sebab alam ini tercipta. Jadi asal bagi kias kedua ini diambil daripada natijah bagi kias yang pertama. Okey, seterusnya sumber yang kelima adalah sam'aniyat, iaitu perkara yang diterima bersumberkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagai contoh, setiap perkara yang ada mesti tertakluk pada kehendak Allah. Dan maksud itu sesuatu yang ada. Dan maksud itu adalah kehendak Allah. Jadi setiap perkara yang mesti tertakluk pada kehendak Allah ini adalah bersumber daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ini tidak dapat disangkal. Okay, dan sumber yang terakhir, itu sumber yang keenam, ialah menggunakan asal yang dipegang oleh musuh. Itu kita ambil manfaat pegangan musuh dan menjadikannya asal untuk batalkan hujahnya.
Jadi contoh bagi sumber yang keenam ini adalah sangat banyak yang tidak disebut di dalam kitab tersebut. Okay, syukran. Itu saja.